Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaberry sekalian. Untuk video kita pada kali ini, saya ingin menyentuh tentang perbuatan menghina Islam dan juga Allah serta Rasulnya oleh segelintir orang-orang bukan Islam yang saya rasa makin lama makin menjadi-jadi pada ketika ini. Tetapi dalam masa yang sama, saya perasan macam pihak yang sepatutnya mempertahankan Islam, yang sepatutnya mempertahankan agama kita daripada perbuatan-perbuatan seperti ini, macam tak berapa bersuara pula masalahnya. Apa cerita sebenarnya? Kita intro dulu. La 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 la. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu tentang begitu viral sekali beberapa tindakan oleh pihak-pihak tertentu yang menghina Islam ataupun cuba untuk mencetuskan kemarahan orang Islam dekat negara kita ini. Kita telah dikejutkan dengan kisah KK Mart dekat Bandar Sawit yang telah menjual stokin yang tertera perkataan kalimah Allah. Dan benda ini memang sangat-sangat kontroversial sehingga menyebabkan pengurusan KK Mart satu negara terpaksa meminta maaf dan sebagainya. Dan sampai begitu ramai sekali orang Islam telah melancarkan kempen boykot kepada KK Mart. Saya nak ulas sikit pasal ni tuan-tuan sekalian sebab saya rasa mungkin ada di antara anda yang patut tahu tentang perkara ini. Adakah boykot itu perlu? Jawapan saya, ya. Sekadar untuk memberikan pengajaran kepada mereka betapa jangan suka-suka hati buat perang macam tu. Mungkin ada akan kata, alah KK Mart tak tahu apa-apa. Daripada 881 cawangan mereka, cuma 2 cawangan saja jual. Dan daripada ribuan stokin yang telah ditempah, cuma ada 14 saja stokin macam tu sebagainya. Jadi mungkin itu betul-betul khilafan. Saya nak cerita sikit pasal perkara ini tuan-tuan sekalian. Dia macam ni tau. Stokin-stokin ini dibuat oleh kilang OEM. Kilang OEM ini, dia biasanya akan buat berdasarkan kepada design yang kita nak. Biasanya macam tu. Dia orang takkan simply buat stokin, design macam-macam semua and then lepas tu hantar kat kita jual macam tu je. Tidak. Biasanya sama ada kita akan minta kilang OEM tu akan buatkan design macam mana kita nak. Contohnya design nama Nike ke Adidas ke apa-apa ke kan. Benda itu standard tau sebab ini adalah berdasarkan kepada permintaan. Dan kemudiannya bila dah design macam tu pun, kilang tersebut akan hantar sampel. Akan hantar tentang bentuk atau kata apa design yang telah dibuat kepada syarikat yang nak jualkan stokin tersebut untuk mereka nilaikan beberapa layer dan kemudian baru dapat approval. Dan kalau nak kata cuma 14 token sahaja yang tertera kalimah Allah tu macam tak logik. Sebab siapa-siapa yang kerja ataupun buat printing pasti akan setuju dengan saya. Untuk buat satu blok printing macam itu bukan murah. Walaupun sekecil itu, dia tak murah tau. Jadi untuk balik modal, untuk buat blok printing itu, mereka kena print pada jumlah yang sangat banyak. Bodoh-bodoh pun 100. Jadi, untuk anda kata yang cuma ada 14 token je kalimah Allah macam tu, benda itu tak logik sama sekali. Kurang-kurang pun mesti ada ratusan token yang tertera kalimah Allah macam itu. Sebab, yelah, macam saya katakan, untuk balik modal pembuatan blok tersebut. Jadinya, celah mana pun alasan oleh KK Mart ni, saya tak boleh terima sangatlah. Sebab kita bukan bodoh pun dalam bab retail ke apa-apa ke sebagainya untuk buat tempahan ini itu. Kita faham flow dia macam mana. Jadi saya harapkan pengurusan KK Mart dan juga pengurusan kilang Jinjiancang tu kan, supaya jangan memperbodohkan rakyat. Rakyat tak bodoh macam anda. Dari itu, kerana alasan-alasan itu, saya rasa tindakan setengah pihak nak boykot KK Mart adalah sangat-sangat wajar dan patut dipanjangkan sebagai pengajaran bukan sekadar kepada KK Mart, bahkan kepada sesiapa sahaja yang ada bercita-cita hendak cuba menangguk di air keruh. Dan KK Mart, anda kata kalau anda betul-betul hendak menjernihkan keadaan, saman saja kilang Jinjiancang itu sebab mereka yang telah membekalkan stokin itu kepada anda. Bahkan anda sendiri kata anda tak mahu perniagaan anda disabotasi dan sebagainya kan. Saman saja kilang Jinjiancang itu tak payah banyak bunyi. Kalau anda gagal saman kilang tersebut, nampak sangat anda ini memang ada udang di sebelah batu. Kilang Jinjiancang ini tak jauh pun dekat Batu Pahat je pun masalahnya. Bukannya import dari China pun. Yang kedua, saya ingin menyentuh tentang sikap individu-individu pula yang menghina Islam ini. Yang pertamanya, seorang lelaki dari Sabah bernama Ricky Shane. Di mana Ricky Shane ini telah melakukan kenyataan yang saya kira memang sangat-sangat menyakitkan hati orang Islam lah. Di mana dia kata dia tak faham Allah letak dekat kaki pun nak jadi isu dan sebagainya. Dan benda ini memang mengundang kemarahan yang yakmat lah secara asasnya. Sampai kediaman Ricky Shane ini dekat Sabah telah dikepung oleh orang-orang Islam Sabah yang tak puas hati minta dia turun nak settle hal depan-depan. Tetapi orang-orang Melayu ini, orang-orang Islam dekat Malaysia ini tahu kita ada undang-undang.
Kita ada polis, kita ada perlembagaan. Mereka nak sound dan mereka nak bawa kepada polis je. Mereka bukan nak pukul ke apa-apa ke, tak ada. Dan benda itu akhirnya telah menjadi kenyataan apabila Ricky Shane telah pun meminta maaf dan siap kata dia tu mu'alaf lagi. Siap ngaku minta maaf lah, saya mu'alaf dan sebagainya. Tiba-tiba pula kau ngaku mu'alaf kan? Bil, mu'alaf tu tak ada kena-mengena tau masalahnya. Engkau tu mu'alaf ke, engkau tu Islam ke apa-apa ke whatsoever. Anda kata kalau mengeluarkan kenyataan yang bongok macam itu, orang akan marah juga. Orang akan beduk kau juga. So tak payah sembang lah kata mu'alaf ke apa-apa kan. Tak payah nak bersilat bertaici cuba untuk menjustifikasikan kebodohan anda. Tak patut macam itu. Dan akhirnya kita dapat berita yang Ricky Shane ini telah pun ditahan oleh pihak polis dan telah dibawa ke balai polis untuk disoal siasat. Dan kita harap sangat polis jangan kasi lepas Ricky Shane ni. Letak dia penjara dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke bodoh-bodoh kan. Bagi dia rasa erti penyesalan. Betul tak? So konyong-konyong selepas itu ada seorang lelaki yang berbangsa Cina juga. Duduk dekat Kuala Lumpur pun, dekat Batu Lapan je masalah. Rumah dia dekat Taman Miharja. Iaitu lelaki yang bernama Chok Wai Lung. Di mana dia telah mengeluarkan kenyataan. Kenapa kau tak letak Allah tu dekat kaki? Takkanlah kau nak masuk syurga tu badan dengan tangan je masuk syurga, kaki tak nak masuk syurga? Kau tak nak ke dapat perlindungan Allah dekat kaki sebagainya? Kiranya ayat ni macam menganjing. Nak kata dia tu tak reti, dia tak faham apa-apa, benda tu memang ngarut lah. Sebab dia bukan duduk Malaysia baru 2-3 tahun. Dia tu memang lahir dekat Malaysia, dah tahu dah pasal Malaysia ni macam mana orang Islam sebagainya. Jadi kenyataan ini saya cakap terus terang, merupakan kenyataan yang sangat-sangat bodoh dan juga mencabar kesabaran orang lain masalahnya. Dan macam yang apa terjadi pada Ricky Shane, ramai orang dah pergi kepung kediaman dia dekat Taman Miharja tersebut, tuntut dia turun dan pastikan dia minta maaf dan sebagainya. Tetapi dalam masa sama juga, dia masih terus tak menganjing. Dia letak gambar stokin, ada gambar Spiro. Dia kata, oh macam ni kita pun dikatakan menghina Spiro lah. Dan dia siap edit, letak gambar stokin dengan muka dia masalahnya. Oh, saya telah menghina diri saya sendiri. Memang lagi marah lah orang. Nampak sangat kau menganjing dan sebagainya kan. Akhirnya selepas tak tahan kena kepung ke apa-apa ke whatever, dia pun terpaksalah meminta maaf selepas dikepung oleh beberapa orang lelaki yang kita tahu memang kalau dia salah cakap dia tak pasal-pasal berkicap. Tapi macam saya katakan tadi, negara kita ada undang-undang dan mereka ini walaupun tengah marah sangat menghormati undang-undang. Dan kita harapkan pihak polis tolong ambil tindakan yang sewajarnya terhadap orang-orang seperti Ricky Shane, terhadap orang seperti Chok Wai Lung ini dan ramai lagi. Sebab bilangan mereka ini makin lama makin bercambah, tuan-tuan sekalian. Yang ini yang viral tau. Yang tak viral kita tak tahu. Dan kita nak tanya juga, apa punca sebenarnya yang diorang ni kan boleh sampai tahap nak hina agama lain lah, hina kepercayaan lain dan sebagainya. Sebab kalau kita perhatikan, orang-orang Melayu, orang-orang Islam, ada tak mereka ni hina kepercayaan lain dan sebagainya? Boleh dikatakan tak ada tau. Adalah sekerat dua yang mungkin terlebih sudu daripada kuah dan sebagainya. Tapi kalau nak ikutkan, memang kita susah nak jumpa orang-orang Melayu, orang-orang Islam yang menghina kepercayaan agama lain. Dok hina dewa itulah, dok ini itulah dan sebagainya. Tak ada. Sebab kita tahu kita ini diajar untuk menghormati agama lain, kepercayaan lain. Sedangkan dalam perang pun kita tak boleh nak runtuhkan kuil dan sebagainya. Apatah lagi dalam keadaan seperti sekarang ini. Kita tidak ada hak. Sebab kita tahu kalau kita hina kepercayaan orang dan kalau orang itu hina balik kepercayaan kita, takkan kita nak marah. Dia macam bangang kan, betul tak? Sebab itulah orang Islam, orang Melayu dekat Malaysia ini memang dikenali sebagai puak yang penyabar dan sangat-sangat bersopan santun. Tetapi itulah kesabaran mereka ini, kesabaran orang Islam ini makin lama makin dicabar, makin lama makin diuji. Dan apa punca sebenarnya semua itu terjadi? Bolehlah saya katakan tuan sekalian, ini bukan tuduhan tau, tetapi sekadar satu anggapan, satu agakan saya. Perkara yang menyebabkan orang-orang bukan Islam yang segelintir ini makin lama makin lancang menghina Islam ialah kerana sekolah vernakular. Kerana sistem pendidikan kita yang telah dipisahkan daripada awal. Bayangkan, orang Cina masuk sekolah Cina. Orang India masuk sekolah India. Orang Melayu masuk sekolah kebangsaan. Kita dari awal lagi tidak diintegrasikan dalam satu sekolah. Tidak diasimilasikan dalam satu sistem. Jadi benda-benda inilah yang menyebabkan berlakunya perbezaan pandangan. Kata-kata Dr. Teo Kok Siong yang mengatakan orang Cina ini memandang rendah orang Melayu ini, kita tidak boleh pandang enteng. Sebab kata-kata itu keluar daripada seorang sarjana Cina. Namun malangnya, beliau telah dianggap sebagai racist dan juga dianggap sebagai pengkhianat kepada orang Cina oleh orang-orang Cina itu sendiri. Kelakar juga. Bila orang Cina menegur orang Cina, dikatakan racist. Pelik kan? Nak racist celah apanya? Sama-sama bangsa Cina kot. Tetapi tuan-tuan sekalian, tidak dapat tidak, kena terima hakikat. Sekolah-sekolah vernakular inilah yang menjadi punca kepada masalah perpaduan yang tengah berlaku dekat negara kita ini. Apatah lagi dengan kata-kata daripada Dr. Ridwan T
yang mengatakan silibus kita dengan silibus sekolah Cina ini adalah berbeza. Bahasa Melayu diajar pun berbeza level je. Dekat sekolah jenis kebangsaan level je lebih rendah. Dekat sekolah kebangsaan biasanya lebih bagus dan sebagainya. Dan benda-benda itu sebenarnya yang menyebabkan kita makin lama makin kurang berpadu. Dan ini sebenarnya barah yang hanya tunggu masa saja untuk betul-betul merosakkan negara kita ini untuk jangka masa panjang. Dek, kerana itulah saya menyokong saranan daripada mana-mana pihak yang mengatakan hapuskan saja sekolah vernacular ini. Sekolah vernacular ini pun tidak ada dalam perlembagaan. Kalaulah kita hendak orang Cina dan India ini serta orang Melayu untuk belajar bahasa Tamil dan juga bahasa Mandarin, maka masukkan saja silibus bahasa Mandarin dan juga bahasa Tamil dalam sekolah kebangsaan. Jadikan sebagai mata pelajaran elektif. Yang teras macam bahasa Melayu, matematik dan sebagainya itu satu hal, tetapi untuk elektif boleh pilih nak belajar bahasa Mandarin, bahasa Tamil dan sebagainya. Ataupun boleh wajibkan juga pilih salah satu dari bahasa-bahasa itu sebagai bahasa ketiga. Yang itu sebenarnya insya-Allah boleh menjamin perpaduan dan memastikan tak akan berlaku benda-benda yang tak cerdik seperti mana yang tengah berlaku pada ketika ini. Tetapi sebelum kita berlalu tuan-tuan sekalian, ada satu perkara yang ingin saya sentuh yang saya rasa sangat-sangat berat sebenarnya, yang sangat-sangat besar, iaitulah betapa pandangan rakyat pada ketika ini, duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja tidak begitu bersuara berkenaan dengan isu hina Islam yang tengah berlaku pada ketika ini. Dan ini sebenarnya sangat-sangat mengecewakan. Kali terakhir duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja bersuara berkenaan dengan agama Islam dan sebagainya ialah pada ketika Sultan Selangor melahirkan perasaan duka cita baginda selepas mendapat teguran daripada Tuan Guru Haji Hadi Awang berkenaan dengan Islam, berkenaan dengan hendak menegakkan syariat dan sebagainya. Sedangkan nasihat Tuan Guru Haji Hadi itu adalah nasihat yang bertepatan. Cuma tak apalah, yang itu kita tak nak ulas apa-apa, yang itu kita harapkan adalah satu salah faham yang boleh diselesaikan dengan mudah. Tetapi dalam masa yang sama juga, kita lihat, rakyat lihat, Raja-Raja Melayu pada ketika ini tidak begitu bersuara, macam agak berdiam diri melihat penghinaan demi penghinaan yang tengah berlaku pada ketika ini. Dan benda inilah yang sedang bermain dekat social media pada ketika ini. Bukan kata-kata saya, tetapi kata-kata dekat social media yang saya rasa tidak boleh dipandang enteng. Sebab saya takut satu hari nanti rakyat kita, terutamanya orang-orang Melayu, sudah kehilangan kepercayaan kepada Raja-Raja Melayu ini. Jadi mungkin ini bukan tempat yang cantik untuk saya menyampaikan seruan saya dan sebagainya, tetapi ini sajalah medium yang saya ada. Jadi melalui video yang saya gunakan ini, saya ingin menyampaikan satu seruan dan juga permintaan sebenarnya kepada duli yang Maha Mulia Raja-Raja agar bersuaralah. Berilah pandangan anda semua, lahirkanlah perasaan duka cita kalian semua, lahirkanlah perasaan murka baginda tentang perkara-perkara penghinaan Islam yang tengah berlaku pada ketika ini. Raja-Raja Melayu merupakan penaung kepada agama Islam dekat negara kita ini dan juga penaung kepada rakyat. Raja dan rakyat berpisah tiada. Rakyat Malaysia masih mengharapkan agar Raja-Raja Melayu dapat benar-benar menjalankan tanggungjawab sebagai pelindung agama Islam dekat negara kita ini. Sebab itu saja benteng yang kita ada sebenarnya. Tetapi seandainya kalau Raja-Raja Melayu agak berdiam juga selepas ini, saya tidak mungkin terpaksa melihat begitu ramai sekali mereka yang akan memainkan konotasi betapa Raja-Raja Melayu ini tidak melindungi orang Islam, tidak melindungi agama Islam dan sebagainya. Dan itu memang saya tak nak tengok langsung sebenarnya. Sangat-sangat tak nak. Sebab anda kata kalau perkara itu berlaku, memang punahlah. Memang susah nak diperbaiki dan sebagainya. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Saya faham apa yang saya suarakan ini adalah sangat-sangat sensitif kerana melibatkan raja-raja. Tetapi bab kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, berkata benarlah walaupun pahit. Sebelum kita hendak berlalu, saya ingin tinggalkan anda dengan video sidang media ini yang saya rasa boleh rangkumkan segala apa yang ingin saya sampaikan kepada anda pada ketika ini berkenaan dengan ketidakadilan yang tengah berlaku dalam negara kita pada saat ini. Tetapi saya akan hujungkan video ini dengan kata-kata nak buat macam mana. Kerajaan ini kan kerajaan mereka. So kata mereka lah nak ambil tindakan ke, tak ambil tindakan ke, whatsoever kan. Sebab yelah, Sania Hamzan dah kata macam ni. Dan kita faham, mereka ini ada hati-hati yang perlu dijaga. Persoalannya yang kita nak tanya kepada pihak keselamatan, kalaulah MB Kedah tersasul dalam ucapannya berkaitan dengan Sultan Selangor, terus pukul 3 pagi, serombongan polis mengambil tindakan dengan tegas. Jadi yang ini dah banyak kali dia buat.
statement yang menggugat 3R. Ya, 3R yang digembar-gemburkan baru-baru ni. Nampaknya tidak ada apa-apa. Cukup dengan sekadar minta maaf. Dan ini akan memberikan ruang kekebalan kepada mereka untuk mereka melakukan lagi. Dan lagi. Cukup minta maaf je selesai. Tak perlu dipanggil, tak perlu disiasat, tak perlu diapa. Jadi ini kita dipahamkan pihak keselamatan pun ada bersama kita. Jadi kita minta biarlah fair undang-undang ini supaya berlaku keadilan dalam undang-undang. Sebab itu kita gabung menuntut supaya Akta 3R ini, pemimpin ni kena disiasat. Terus dia buat Akta Hasutan 1948. Dan juga 3R. Mesti diambil tindakan. Kalau Menteri Besar Kedah boleh diambil tindakan, cuma tersasul saja bercakap, apa hal yang benda yang berkali-kali dikeluar kenyataan yang menggugat Islam dan perasaan kaum agama yang dijamin dalam perlembagaan agama persekutuan agama Islam ini dicabar dan dirobek-robek. Sedangkan tidak ada tindakan yang tegas dibuat. Jadi kita melihat ini adalah undang-undang double standard. Kalaulah pihak keselamatan KDN tidak bertindak tegas dengan anasir-anasir ini, seperti mana yang disebutkan oleh pengerusi gabung tadi, bahawa ia akan menimbul kemarahan, keresahan. Dan ini akan boleh menerbitkan lagi apabila titah tuanku seolah-olah dilanggar atau tidak dipedulikan, sebagaimana kes signboard tulisan Jawi di Pahang, titah tuanku Sultan Pahang dicabar di mahkamah. Dan begitu juga di sini. Bila titah tuanku telah berkata, maka tidak ada lagi orang yang boleh menyanggah. Jadi kita nak minta supaya mungkin suatu ketika dulu PM kita mengeluarkan kenyataan, saya pun tak tahulah dalam Malaysia kini ni, bahawa orang bukan Islam ada hak untuk membahaskan undang-undang syariah. Jadi kalau benda ni benar, saya minta PM tarik balik atas taat kepada tuanku. Sebab bukan bersumpah dengan pemimpin DAP. PMX bersumpah dengan di depan Yang Tuan Agong untuk menjadi Perdana Menteri. Kalau tidak, dia kena makan di sumpah dia sendiri. Sebab wajib atas tuanku memegang sebagai pemegang tertinggi taruh agama Islam ni di bawah kuasa tuanku. Lebih-lebih lagi Sultan Selangor selaku pengerusi Majlis MKI. Maka tidak boleh sebara dicabar. Bila tuanku dah kata orang bukan Islam hormati dan tak ada hak, jangan ada pemimpin pula kata ada hak. Ini yang memberi lesen kepada dia seolah-olah boleh cabar titah tuanku. Apakah tidak ini adalah perkataan derhaka? Perbuatan derhaka. Maka sebab itu, kita bila tuanku dah campur tangan, tuanku ni campur tangan, majlis raja-raja ni, tuanku bukan dia selalu campur tangan, hal pentadbiran kerajaan. Biasa PMX dengan esko-esko dia lah buat apa menteri-menteri dia. Tetapi bila dah menggugat hak tuanku sendiri, hak agama yang dia sumpah sendiri, hak rakyat beragama Islam yang wajib tuanku pelihara dan jaga, maka tuanku kena bersuara. Kalau tidak, dia bersumpah, dia dituntut oleh Allah terhadap sumpah dia nanti. Maka oleh kerana PMS dan menteri-menteri yang nak menjadi menteri akan sumpah depan tuanku dengan nama Allah, wallahi wabillahi wa tallahi, untuk menjaga agama bangsa dan tanah air ini, maka mereka wajib menunaikan sumpah dia. Jangan cross apa yang tuanku dah tegaskan. Dan ini yang kita minta. Akta yang 3R itu jangan diguna untuk kepentingan politik. Sebagaimana dulu ISA pernah disalahgunakan. Kita tak mau buat akta untuk orang tertentu, lepas tu orang tertentu lepas. Ini akta apa? Begitu juga dengan titah tuanku. Kita semua diajar taat kepada tuanku. Masuk dalam rukun negara. Kita taat kepada raja dan negara. Tetapi siapa yang langgar? Pemimpin yang dilantik. Jadi wakil rakyat, ahli parlimen, mereka yang langgar. Mereka mendidik rakyat untuk derhaka kepada tuanku. Sebagaimana Adun Teras terang-terang cabar titah tuanku di Pahang, di Raub. Jadi sebab itu kita tidak mahu benda ini berulang. Kerana dia bukan saja melanggar dari segi agama, tapi raja-raja Melayu sebagai payung agama kita. Payung negara, payung negeri. Dan undang-undang di dalam dun-dun dan juga di parlimen yang berkait dengan Islam mesti dibahaskan oleh orang Islam di bawah kuasa
tuanku, Majlis Raja-Raja Melayu sebagai pemegang tertinggi tetap pemegang taruh agama. Tidak perlu melibatkan pakar yang kata pakar apa? Tak ada pakar, kita pun tak pernah campur hal agama Buddha lah. Ada orang Islam, pakar daripada orang Islam pergi campur hal perundingan agama perundangan agama Buddha. Ada campur perundangan agama Kristian. Kita tak pernah campur hal agama lain. Tetapi mereka senang-senang aja nak campur semua urusan kita. Bahkan ada masjid-masjid yang memanggil orang bukan Islam duduk menyampaikan bantuan di rumah Allah. Kita tak boleh ajar begitu. Kita tak boleh didik sebab kita dah di-separate bidang melalui perlembagaan negara. Hak kita, lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama kamu. Agama kami, agama kami. Kita tak mengganggu masing-masing. Jadi sebab itu kita nak di atas nak keadilan undang-undang, kita nak melintas enggih ni, tolong pihak polis tangkap. Dan siapa saja pemimpin DAP lepas pada ni, dan bukan DAP sajalah, yang bukan Islam, yang mengganggu hak orang Islam, mengganggu atau cuba dahaka pada raja, tangkap dan dakwa. Ini tuntutan kami. Terima kasih. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.